Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Ali bin Kamal bernombor matrik 206-951. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyatakan resensi buku bab 1 daripada buku multimedia dan bahasa yang ditulis oleh Profesor Dr. Nurmaliza Abdul Rahim. Baiklah, saya akan mengulas tentang pengenalan dalam buku ini, iaitu media pada hari ini banyak memberikan kesan positif maupun negatif. Sebagai contoh, kita boleh melihat perkembangan media digital dalam penyebaran cerita rakyat. Sebagai contoh, di negara barat yang cerita yang mempamerkan cerita rakyat iaitu bertajuk Frozen. Budaya timur juga tidak terlepas dalam menyebarkan cerita rakyat. Ini melalui anime dan juga manga. Malaysia juga tidak terlepas dalam penyebaran ini, tetapi cerita rakyat Melayu dilihat semakin dilupakan. Penyebaran cerita rakyat di Malaysia tidak begitu aktif dan kurang mendapat sambutan. Cerita rakyat Melayu ini banyak menerapkan elemen nilai-nilai murni yang boleh menjadikan tauladan kepada kanak-kanak. Oleh hal yang demikian, tidak sepatutnya cerita rakyat ini dilupakan. Cerita rakyat ini sewajarnya diterapkan dalam pelbagai jenis multimedia seperti animasi dan lagu. Cerita rakyat diperkenalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama sekali tentang kajian tentang cerita rakyat. Baiklah, dalam buku ini menceritakan cerita rakyat Melayu semakin kurang mendapat sambutan oleh masyarakat kerana ianya dianggap kurang menarik. Oleh hal yang demikian, cerita rakyat Melayu sewajarnya disebarkan melalui teknologi terkini, sama ada melalui animasi ataupun lagu. Sebagai contoh, lirik lagu yang bertajuk Cenderawasih ataupun disebut sebagai Pipit yang Baik Hati. Keputusan kajian ini menepati bahawa lirik lagu tersebut mempunyai nilai baik hati, kasih sayang dan juga ambil berat. Keputusan kajian juga menepati bahawa borang pipit bertanggungjawab dalam menjaga anak borang cenderawasih sehingga ia boleh terbang. Oleh itu, lirik lagu dalam cerita rakyat Melayu ini dapat memberikan penjelasan yang mudah difahami. Oleh itu, selain itu juga terdapat 10 animasi cerita rakyat daripada Pekaka Bercerita telah dikaji dengan menggunakan 16 nilai yang disarankan oleh Falsafah Pendidikan Negara. Keputusan kajian mendapati setiap cerita rakyat dikaji mempunyai nilai yang boleh memberi pengajaran yang boleh menjadi contoh kepada generasi muda. Nilai yang terdapat dalam cerita rakyat Melayu juga dapat memberikan kefahaman yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dan seharusnya diikuti oleh masyarakat zaman sekarang. Oleh itu, kajian ini mempunyai 2 objektif, iaitu untuk mengenal pasti kategori dan cerita rakyat serta dianalisis dengan andaian animasi dan lagu cerita rakyat Pekaka Bercerita dalam kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang persepsi pelajar terhadap animasi dan juga lagu cerita rakyat. Baiklah, cerita rakyat dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu cerita manusia dan binatang, pokok dan atau tumbuhan dan juga lain-lain. Manakala bagi jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada cerita binatang, legenda, penglipu lara, mitos dan juga dongeng. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan peratusan. Dan data ini disokong dengan temu bual bersama pelajar sekolah rendah. Subjek kajian terdiri daripada 10 pelajar lelaki dan juga perempuan berumur 9 tahun di sekolah rendah Selangor. Pelajar tersebut dipilih secara awak. Mereka mendedahkan dengan aplikasi dalam talian animasi Pekaka Bercerita selama 4 minggu. Setelah 4 minggu, pelajar dibahagikan pada 2 kumpulan. Mereka diberi peluang untuk memberi pendapat tentang persepsi mereka terhadap cerita, animasi, lagu dan juga nilai.
Mereka diberikan masa selama 20 minit untuk membincangkan hal tersebut. Perbualan dan perbincangan pelajar dirakam, kemudiannya dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang kategori yang terdapat dalam bab 1 ini, iaitu kategori animasi dan lagu terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu kategori manusia, binatang, pokok dan lain-lain. 8 daripada 33 animasi dan lagu merupakan cerita manusia, manakala 4 daripada 33 animasi dan lagu merupakan kategori cerita haiwan. Kemudian 8 daripada animasi dan cerita ayat dikategorikan sebagai manusia dan haiwan, iaitu mereka saling bergantung antara satu sama lain dan akhirnya melahirkan nilai-nilai murni. Seterusnya animasi dan lagu cerita ayat dalam kategori pokok, iaitu 2 daripada 33 animasi dan lagu dan 1 daripada 33 merupakan kategori lain-lain. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang jenis animasi yang terdapat dalam bab 1 ini, iaitu jenis animasi dan lagu cerita ayat. Jenis animasi dan lagu cerita ayat boleh dibagikan kepada 5, iaitu cerita binatang atau fable, cerita asal usul disebut legenda, binatang atau tempat, cerita penglipu lara, iaitu cerita yang berkaitan dengan indah, fantasi dan juga menawan, cerita mitos dan cerita dongeng. 14 daripada 33 animasi dan cerita ayat merupakan cerita binatang. Seterusnya 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita ayat merupakan jenis cerita asal usul. Selanjutnya 9 daripada 33 animasi dan cerita rakyat ialah penglipu lara. Selain itu cerita mitos dan dongeng ialah 5 daripada 33 animasi. Kesimpulannya, kajian yang dilakukan kategori dan jenis animasi dan lagu cerita ayat lebih tertumpu kepada haiwan. Selain itu, kajian ini disokong oleh persepsi pelajar sekolah rendah terhadap cerita yang mereka gemar. Jadi melalui kajian tersebut dapat membuktikan bahawa cerita ayat ini masih diterima kewujudannya oleh semua golongan masyarakat. Hal ini dapat memberikan peluang kepada animasi dan juga lagu cerita ayat untuk berkembang dengan lebih luas, terutama dalam bidang digital, kerana hampir kesemua masyarakat mempunyai peranti masing-masing seperti telefon pintar, tablet, laptop dan sebagainya. Tambahan pula, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah menetapkan bahawa cerita ayat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam kalangan pelajar sekolah. Keadaan ini dapat memberikan kesedaran tentang kewujudan cerita ayat dalam kalangan pelajar sekolah. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.